Untuk muqaddimah sebenarnya, hadirin dan hadirat sekalian, saya telah memulakan dengan menyebutkan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah adalah salah satu sumber utama seperti yang kita semua maklum, dan menjadi asas dan teras dalam segala konsep, dalam segala gerak kerja, dalam segala tingkah laku kita sebagai orang Islam. Sebenarnya selain daripada kita Ahli Sunnah wal Jamaah, boleh dikatakan semua ajaran-ajaran ataupun fahaman-fahaman yang lain selain daripada kita, dia ada sedikit sebanyak menolak hadis. Kalau tidak semua pun, sedikit sebanyak pasti ada. Dan inilah yang membezakan kita daripada ajaran-ajaran yang lain. Di sinilah letaknya keistimewaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ajaran-ajaran yang lain yang didukung oleh ahlul ahwa ataupun ahlul batil, kesemuanya mesti mempunyai satu unsur, iaitu menolak hadis, tidak mahu menerima hadis. Itu unsur ingkar hadis, pasti ada. Sama ada semua sekali tolak hadis atau sebahagiannya, seperti yang kita akan bincangkan nanti. Itulah sebabnya juga kita dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab kita berpegang teguh dengan sunnah, dan jamaah maksudnya jamaah sahabat. Walaupun pada umumnya kita dan golongan yang lain sama dari segi menerima Al-Quran dan menjadikannya sebagai asas agama, tetapi kita tidak dinamakan ataupun kita tidak mempopularkan nama kita dengan nama Ahlul Quran ataupun Ahlul Kitab. Walaupun pada hakikatnya kita Ahlus Sunnah meletakkan Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi dan Al-Hadis di tempat yang kedua. Kenapakah kita tidak dinamakan Ahlul Quran ataupun Ahlul Kitab? Kalau Ahlul Kitab, sebab nama itu sudah masyhur untuk pengikut-pengikut agama Yahudi dan Kristian, itu Ahlul Kitab. Ataupun agama yang dianuti oleh Bani Israel, itu masyhurnya. Dalam Quran sendiri pun disebutkan begitu. Berhubung dengan Ahlul Quran, kenapa tidak disebutkan Ahlul Quran? Sebab semuanya memang menerima Al-Quran. Tidak, jadi pada dakwaan masing-masing menerima Al-Quran, walaupun pada hakikatnya apabila tidak menerima hadis ataupun menolak hadis, dengan sendirinya akan mereka tolak Al-Quran. Itu pada hakikatnya. Tetapi pada dakwaannya semua menerima Al-Quran. Artinya dalam perkara itu kita tidak ada perselisihan. Yang ada perselisihan dan yang membezakan kita daripada yang lain-lain ialah kerana kita berpegang teguh dengan As-Sunnah. Yang lain-lain tidak. Itu sebab sebenarnya kenapa kita dinamakan demikian. Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita tentang perpecahan yang akan berlaku di kalangan umatnya, dan perpecahan itu membawa kepada terkeluarnya mereka daripada daerah Islam. Sampai ke peringkat itu pun ada. Ada yang tidak sampai ke peringkat itu, tetapi semuanya tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ada tersebut
Misalnya kita dapat lihat pada muka surat 2 tu, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa tafarraqatin nasara ala 72 firqatan wa tafarraqat ummati ala 73 firqatan. Dalam satu riwayat ditambahkan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu sahaja. Dalam satu riwayat yang lain, dalam Musnad Ahmad dan lain-lain, dia ada tambah. Yang satu itu apa? Iaitu wahiyal jamaah. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, iaitu siapa yang satu tu yang tidak masuk ke dalam neraka itu ialah hiya ma ana alaihi wa ashabi, iaitu golongan yang mengikut cara aku, mengikut landasan aku dan sahabat-sahabatku. Jadi golongan yang mengikut sunnahku dan jamaah yang diperakui olehku. Itu maksudnya. Daripada situlah nama ahli sunnah itu diambil. Sebab mereka mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan sahabat-sahabat baginda sebagai panduan. Kemudian kita tengok yang kedua tu pula. Kata-kata Ibnu Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata, fa innal hayy la tu'manu alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhihi al-ummah, abarraha quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ataupun على الهدي المستقيم." Di sini Ibnu Mas'ud kata kalau kita nak ikutlah orang yang sudah mati. Kerana orang yang masih hidup, kita tidak ada jaminan dia tu akan terpelihara daripada godaan dan pancaroba hidup. Mereka itu ialah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan yang paling baik hatinya, paling mendalam ilmunya. Maksudnya dari segi ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit cerewetnya. Mereka adalah satu golongan yang telah dipilih oleh Allah SWT menjadi sahabat kepada Nabi-Nya dan menegakkan agamanya. Maka hendaklah kamu sedari keutamaan mereka dan mengikut jejak langkah mereka sedapat mungkin, kerana mereka adalah golongan yang berada di atas jalan yang betul. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ini walaupun dhaif, tapi banyak lagi yang lain, tetapi ia mengumpulkan banyak perkara di sini. Sebab itu saya kemukakan yang ini. Kalau kita nak kira dari segi dalam Quran pun banyak sekali disebutkan sahabat itu sebagai panduan kita. Umpamanya ringkas saja, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti mana kamu tu maksudnya sahabat. Seperti mana kamu, yakni sahabat-sahabat beriman, faqad ihtadaw, berarti mereka mendapat petunjuk. Mereka berada di atas landasan yang betul. Di atas petunjuk maknanya berada di atas landasan yang betul yang diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Artinya sahabat itu dalam Quran, dalam hadis pun ada pengakuan tentang mereka. Artinya dalam hidup kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mesti menjadi rujukan utamanya, selain daripada Al-Quran yang didakwa oleh semua golongan memakainya, kita juga berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan sunnah dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun
min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran. Mereka tidak tergugat oleh orang-orang yang menentang mereka, sehinggalah datang perintah Allah, yakni kiamat. Imam Ahmad mengatakan, ni golongan ini, taifah ini, dia kata illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, maka saya tak tahu lagi siapakah mereka. Bagi Imam Ahmad dan begitu juga imam-imam yang lain, golongan yang tetap di atas kebenaran ini ialah orang yang mengikut hadis ataupun ahlul hadis.